Flipped classroom di prasekolah adalah berbeza dengan murid aliran perdana di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Murid-murid prasekolah ini dilatih untuk berdikari kerana semuanya berdasarkan pembelajaran yang berfokuskan murid. Oleh itu, guru haruslah bijak merancang apa yang hendak diajar kepada murid prasekolah. Flipped classroom prasekolah ini adalah berdasarkan kepada outcome dan hands-on. Jadi, apabila guru mencipta ataupun membina dengan murid-murid akan belajar di peringkat prasekolah melalui satu proses iaitu di mana murid dan ibu bapa dia saling berkait rapat. Jadi, guru perlu merancang dengan membincang tentang aktiviti yang akan dilakukan bersama-sama dengan ibu bapa. Kami mempunyai satu platform iaitu buku memo ataupun aplikasi WhatsApp. Dari situ apa yang hendak disampaikan cepat dan mudah. Dan di situ juga ada langkah-langkah yang akan diikut oleh ibu bapa ketika hendak mengajar anak-anak di rumah. Oleh yang demikian, murid akan lebih belajar dengan aktif dan bermakna. Sebagai contoh, saya akan mengajar tentang aktiviti masak. Jadi, murid prasekolah ni telah mempunyai kesediaan untuk belajar. Jadi, apabila saya bersoal jawab atau menemu bual murid-murid prasekolah, murid prasekolah ni sendiri akan menceritakan kepada saya apa itu makanan kegemaran, apa yang dimasak di rumah, apa yang pernah dimakan. Semasa di rumah, ibu bapa perlu membimbing anak-anak mereka kerana mereka akan belajar bersama ibu bapa. Sebenarnya daripada di rumah, murid ni lebih fokus sebab bila belajar bersama ibu bapa di rumah, kalau nak ikutkan tentang masakan ni, kita kata sebenarnya susah, tapi murid prasekolah ni kesediaan belajar tu tinggi. Jadi apa yang hendak belajar akan dicapai. Contohnya, ibu bapa semasa di rumah, ibu bapa perlu merakam gambar dan video kepada saya kerana daripada video itu murid-murid nanti akan bercerita kembali kepada rakan-rakan ketika mereka berada di sekolah. Murid-murid prasekolah ini, bila kita hendak menemu bual mereka ni menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi seronok apabila berbual dengan mereka. Mereka ini akan berlumba-lumba untuk mengangkat tangan, untuk bersoal jawab. Jadi dari segi situ kita dapat jawapan-jawapan yang ada yang hebat, aras tinggi dan aras sederhana. Okay, proses yang pertama, ibu bapa perlu membimbing anak-anak memasak, iaitu jejari ayam rangup. Jadi anak-anak perlu sendiri melakukan dengan bimbingan ibu bapa. Jadi ibu bapa tu perlu menjadi moderator lah kepada anak-anak. Kerana memasak ini adalah suatu yang hebat yang kita tak dijangka anak-anak prasekolah boleh melakukan. Okey, langkah pertama, anak-anak perlu mengisar tepung menggunakan pengisar sehingga hancur. Lepas tu mereka diajar untuk meletakkan ayam yang dikisar itu ke dalam mangkuk. Selepas itu mereka perlu mengambil tepung yang telah digaul dengan sempurna ke dalam ayam tersebut. Okay, selepas itu murid prasekolah akan menggaul ayam itu bersama tepung dan telur. Mereka akan bergaul sampailah sebati. Jadi murid itu akan lihat sendiri isi ayam itu dan mereka boleh memegang. Dari situ murid prasekolah ni dapat menggunakan psikomotor halus. Selepas itu dah siap semua gaul, dah sebati, jejari ayam rangup tu berbola
1 berbola, 2 berbola, 3 berbola dan seterusnya. Setelah siap berbola jejari ayam rangup itu, jadi ibu bapa perlu membimbing anak-anak untuk memasak di dapur. Jadi kita sedia maklum, kita menggunakan api. Jadi di situ kita kena ada langkah-langkah keselamatan yang tinggilah, kerana murid prasekolah ni dia tak tahu apa itu bahaya. Jadi ibu bapa mesti ada sehingga proses memasak itu lancar dan siaplah. Setelah siap dimasak jejari ayam rangup tu, jadi anak-anak boleh mengambil stik kayu tu boleh cucuklah ke dalam jejari ayam rangup tu. Jadi kita nampak di situ murid prasekolah ni sangat seronok, sangat berasa ingin tahu. Keberhasilan flip classroom di kelas prasekolah ini adalah saya dapat lihat murid itu dapat menghasilkan satu produk. Maknanya satu produk yang mereka rasa puas, mereka rasa seronok dan mereka boleh menceritakan kembali kepada rakan-rakan nanti di kelas. Saya juga akan buat kembali aktiviti masak yang di rumah bersama ibu bapa itu di sekolah. Maknanya proses tu berjalan dengan smooth, lancar, dan murid prasekolah ni akan menjadi lebih bersifat rasa ingin tahu. Hasil kerja tersebut akan dinilai oleh pentaksiran prasekolah. Pentaksiran prasekolah ini adalah penting kerana kita hendak nilai keupayaan murid-murid prasekolah untuk memastikan mereka mencapai kemahiran yang diperolehi semasa aktiviti. Jadi guru perlu bijaklah platform mana yang nak guna. Iaitu kita boleh guna skala kadar, skala semak, rekod anekdot, ataupun ada lagi rentetan peristiwa, semua tu boleh direkodkan ke dalam platform pentaksiran tersebut. Cabaran semasa flip classroom ni saya dapat lihat iaitu pelibatan ibu bapa. Sebab kelas flip classroom prasekolah ni amat mementingkan pelibatan ibu bapa. Jika ibu bapa tidak menginvolve dalam aktiviti murid, jadi aktiviti tidak dapat dilakukan. Jadi setengah ibu bapa ada yang memberi perhatian penuh dan setengah ibu bapa yang lain tidak beri kerjasama kepada guru maupun anak-anak itu sendiri. Saya dapat rasakan pelibatan ibu bapa ini sebenarnya lebih kepada kekangan masa, kerana kekangan masa ni ibu bapa banyak yang bekerja, banyak ibu bapa yang melakukan aktiviti-aktiviti di luar ke. Jadi saya rasa anak-anak itu sendiri perlu lebih perhatian kepada ibu bapa, kerana pembelajaran flip classroom prasekolah ini sangat menekankan pelibatan ibu bapa. Kerana tanpa ibu bapa, guru tidak boleh membuat aktiviti yang lain. Jadi murid-murid itu akan ketinggalan. Assalamualaikum semua. Nama saya Aiman Lutfi. Saya dari prasekolah Al-Farabi. Nama cikgu saya Cikgu Pina. Saya suka pergi sekolah. Boleh bergaul, boleh colour, boleh lukis, boleh baca. I love school.